Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini saya nak muqaddimah sedikit berhubung dengan sempurna 100 tahun MAIB, dan insyaAllah lepas itu kita masuk pada perbincangan. MAIB ialah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Tahun ini jadi 100 tahun daripada 1920 2020. Satu tempoh yang panjang, dan ramai juga orang yang dia tak berapa tahu. Dia kata banyak cara ataupun amalan di Perlis ni baru 2-3 hari ni, dan dia lupa bahawasanya MAIB telah jauh terlebih dahulu, dah 100 tahun dah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis itu dah dimasukkan sejak tahun 1948. Seperti yang diamalkan di dalam negeri, yakni dia tak sebut secara khusus keterikatannya, tapi dia sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih kurang 7 kali diulang perkataan itu. Jadi kalau orang kata Perlis ni bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia salah lah. 1948 perkataan itu telah dimasukkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tahun ini MAIB kali ini 100 tahun ni dia ambil satu slogan. Saya nak sebut slogan tu sikit, iaitu dia kata mengukuh qiyadah, mengislah ummah. Yakni dia nak kukuhkan qiyadah, yakni kepimpinan, dan membaiki urusan umat. Tak apa, saya nak cerita bab qiyadah ni, bab kepimpinan di dalam syarak. Dahulu kita tahu ada perkataan, kita baca Quran, ada perkataan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan kata sesungguhnya aku jadikan pada bumi itu khalifah. Perkataan khalifah kemudian digunakan di dalam bahasa ataupun di dalam pengurus takbiran orang Islam. Maka kita ada al-khulafa ar-rashidun, macam Nabi guna khulafa. Khulafa tu jamak, plural kepada khalifah. Khalifah ni apa? Khalifah ni maksud khalafa, ganti. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, ganti. Nabi SAW sebut tentang Bani Israel. Nabi kata kanat Banu Israel yasusuhumul anbiya. Adalah Banu Israel itu yasusuhum, bersiasah mereka, mengurus mereka ialah para anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafa nabi. Setiap kali matinya Nabi, khalafah tu khalifah.
khalafahu nabiyyun, maka ganti dia ni nabi yang lain. Wa annahu la nabi ba'di, sesungguhnya tak ada nabi dah selepas aku, maka tak ada nabi lah. Nabi kata lepas aku tak ada lah nabi nak ganti. Wasatakuna khulafa fataksur, dan akan ada khalifah-khalifah dan banyak. Jadi Nabi kata selepas Nabi ni khalifah. Khalifah ni maksud apa? Ganti. Bukan ganti Nabi di sudut kenabian, tak boleh lah. Pasal Nabi terima wahyu. Nabi-Nabi ni tanabbak, dia dapat wahyu. Tapi ganti apa? Ganti di dalam mengurus takbirkan umat. Nabi kata Banu Israel mati satu Nabi, Nabi ni mari satu Nabi, Nabi baru datang. Tapi Nabi tak ada lah. Kan kita tak boleh percaya kalau ada orang mengaku Nabi. Walaupun di Malaysia ni ada beberapa orang syok lebih hari tu mengaku Nabi. Jaga zoo seorang mengaku Nabi. Ada 3 orang. Di negeri lain banyak. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, dia mengaku Nabi. Dia kata khatim tu, Nabi tu, Khatimul Anbiya tu cincin Nabi, cincin para Nabi, dia penutup Nabi. Sampai tuan-tuan pergi di India, sebahagian sanad-sanad hadis tu, selepas ambil sanad hadis, dalam wasiat guru hadis, antara tugasannya kena lawan Qadiani ni. Nabi kata tak ada Nabi selepas daripada aku. Tapi akan ada apa? Ada khulafa, ada khalifah-khalifah. Ganti. Bukan ganti jadi Nabi, ganti menjalankan tugas pentadbiran. Fu bai'atal awwali fal awwal. Dalam riwayat sebahagian aufu, tunaikan bai'ah yang pertama dan yang pertama. Maksud kalau 2 orang mengaku jadi pemimpin, melantik diri jadi pemimpin, kita nak sokong hak mana? Ikut kaedah yang lama dulu. Ikut kaedah yang lama dulu. Sebelum manusia ada kaedah-kaedah baru ni, sistem dia yang mana dulu lantik, yang diiktiraf jadi khalifah, dia dulu kita tunai, kita kira dia dulu. Sebab itu bila ada hak kedua nak mari mengaku khalifah setelah khalifah pertama ada, hak kedua dia anggap sebagai penderhaka. Dan dalam sejarah Islam ada, kita tahu ada khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini tak ada isu. Selepas daripada itu, zaman Ali ada krisis. Aisyah berperang, perang Jamal yang membabitkan Sayyidina Ali. Tapi Aisyah bukan tuntut jadi khalifah. Berlaku salah faham di dalam isu pembunuhan Uthman bin Affan. Muawiyah tak tuntut jadi khalifah. Ini Syiah salah. Tak ada bukti Muawiyah kata dia khalifah. Muawiyah hanya dia gubernur Uthman di Syam, di Syria. Dia berperang dengan Ali kerana dia kata Ali, dia tak bagi bai'ah kepada Ali sehingga pembunuhan Uthman. Itu pun ulama-ulama menyatakan kebenaran bersama dengan Ali. Setelah Ali, jadinya anak Sayyidina Ali, Al-Hasan bin Ali, khalifah. Dia jadi sekejap ya. Kemudian dia serahkan jawatan dia kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tu orang Syiah ni dia tak apa happy
Dia tak apa seronok dengan Al-Hasan bin Ali. Tapi nak kena mengaku jugalah pasal Hasan Husain. Sebab tu dia banyak sebut Husain, Al-Husain bin Ali. Dia tak sebut Hasan, walaupun dia kena terimalah juga Hasan tu, kerana takkan nak tolak Hasan cucu Nabi, anak Sayyidina Ali. Dia buatlah Hasan kena racun lah, kena macam-macam, tapi dia tak happy kerana Hasan serahkan jawatan tu kepada Muawiyah. Kalau Hasan ni, kalau Muawiyah ni satu orang yang jahat secara mutlak, tentulah Hasan telah menyerahkan kuasa pada orang jahat, dan itu bukan perbuatan yang terpuji. Al-Hasan bin Ali, dia telah serahkan pada Muawiyah. Tahun itu dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun perpaduan. Sebab orang Islam dah berkrisis lama disebabkan isu pembunuhan Uthman. Dengan serahnya Al-Hasan kepada Muawiyah, maka tahun itu berdamailah. Nabi kata, tengok Al-Hasan dalam riwayat Muslim, Nabi kata, inna ibni haza sayyid, sesungguhnya anak aku ini sayyid. Anak tu Al-Hasan tu cucu dia, Arab ni anak cucu dia, keturunan dia. Inna ibni haza sayyid, sesungguhnya anak aku ini sayyid. Sebab tu keturunan Nabi tu panggil sayyid. Inna ibni hadha sayyid fala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini azimataini, baina fi'ataini minal muslimin. Mudah-mudahan Allah damaikan dengannya antara dua puak di kalangan kaum muslimin. Betul Allah damaikan. Dengan Hasan serah jawatan, khalifah pergi ke tangan Muawiyah. Orang Syiah ni ada tak nama, orang Syiah dia dengar nama orang lah, tapi memang dia tak apa happy, sebab tu dia suka Al-Husain pasal lawan. Dalam Sunni dia kata Mahdi, Imam Mahdi daripada titis keturunan Hasan. Sayukhruju min sulbihi rajulun ismuhu kasmi wasmu abi kasmi abi. Akan keluar daripada sulbi Al-Hasan lelaki yang mana namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapa aku. Ada perbincangan dalam riwayat Abu Dawud dan semua. Di sisi Syiah, Mahdi mari melalui Al-Husain. Sebab dia apa-apa pun dia akan pergi pada Husain. Tak apa. Bila Muawiyah jadi, Muawiyah lantik sabar. Sampai dia merintah, bagus pemerintahan dia, tak dinafikan. Kata Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Islam itu tertegak pada zaman Muawiyah. Empire Islam bertambah luas. Cumanya umat tak berapa gembira dengan dia melantik anaknya Yazid bin Muawiyah. Walaupun Yazid bin Muawiyah itu tidaklah seburuk yang ditulis oleh sebahagian buku sejarah. Kononnya Yazid ni buruk sungguh lapar, tidak seburuk itu. Banyak benda-benda yang bagus. Abu Ayyub Al-Ansari dalam sebahagian riwayat menyebutkan dia minta Yazid supaya mengepalai salatnya. Ada orang kata, orang mai jumpa kepada Muhammad Hanafiyah, anak Sayyidina Ali, kata Yazid tu kaki, jom kita kena lawan Yazid. Saya bukan nak bela Yazid. Yazid ada kes, sekali kes Al-Husain bin Ali sekali. Pasal apa? Pasal Yazid ni kaki minum arak. Dia kata, hang tengok ke dia minum arak? Kalau kau tengok dia minum arak, kau mesti dakwa dah dan perlu saksi. Kalau kau tak tengok, ia satu tuduhan. Kalau masa kau tengok dia minum arak, kemudian kau diam, kau seorang tak betul, kenapa tak cegah masa tu? Ataupun kau dengar cerita orang
Adapun aku pernah hadir tempat dia, aku tengok dia menyegerakan solat, bersugi. Apapun ada kes kepungan terhadap Madinah yang dilakukan pada zaman Yazid yang menyebabkan orang duka cita kerana diperlakukan penduduk Madinah dengan cara yang tidak wajar, dan kemudian pembunuhan Al-Husain bin Ali. Tu yang mari Muharram ni, Karbala nanti, yang tu yang nak pukul diri tu. Al-Husain bin Ali dia keluar, dia sebenarnya dia bantah Yazid, tapi dia ditipu oleh penduduk Iraq. Penduduk Iraq daripada zaman dulu lagi mereka tidak jujur sejujur penduduk Syam. Muawiyah untung dia di dalam politik kerana dia di belakang dia ialah penduduk Syam, penduduk Syria yang setia kepada dia, yang tak berbelah bagi dengan dia. Sementara Ali yang penyokong dia ialah penduduk Kufah. Orang Iraq dalam sejarahnya terkenal dengan berbelah bagi dan tidak setia, dan mereka lah yang mengumpan Al-Husain bin Ali sehingga dia keluar, akhirnya dia terbunuh. Tidak juga ada arahan jelas Yazid suruh bunuh. Tentera di sempadan telah bunuh. Macam-macam orang petikai Yazid marah, tapi kenapa ada orang kata Yazid tak WhatsApp tentera dia, kata jangan bunuh. Zaman tu WhatsApp tak ada lagi. Nak bagi berita ke tentera sempadan daripada Dimashq nak sampai ke Iraq lu jauh. Majoriti para sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, nasihatkan Al-Husain bin Ali jangan pergi. Sehingga di kalangan mereka pegang kuda Husain, kata jangan pergi, datukmu telah diberi pilihan dunia dan akhirat, dia telah memilih akhirat, kau jangan pergi. Orang Iraq tipu kau. Dia pergi. Akhirnya orang yang kata nak sokong dia pun tak pertahankan dia, dia bertempur dengan tentera di sempadan, tentera Yazid. Walaupun Yazid marah selepas pada itu, tapi benda berlaku Al-Husain. Orang marah pada Yazid sebab orang tengok Yazid tak ambil tindakan tegas pada tentera. Tak apalah, yang penting Al-Hasan, saya nak cerita Al-Hasan ni cerita pasal Syiah, pasal bagaimana khalifah berlaku. Selepas daripada itu berlaku krisis, naiknya Abdullah ibnu Zubair menguasai Mekah dan orang berbai'ah dengan dia. Dan dalam masa yang sama Marwan bin Hakam di Syam lantik diri dia sebagai khalifah. Orang pening, mana satu nak pergi. Nak cerita sejarah orang Islam dalam isu politik juga bukan mudah. Kita kena bacakan banyak ubat bila baca sejarah ni. Sehingga berlaku pertempuran Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Mereka tak dapat bai'ah yang awal. Yang awal ialah Abdullah bin Zubair. Umat telah bai'ah Abdullah bin Zubair, melainkan penduduk Syam mereka bai'ah Marwan bin Hakam, Marwan bin Hakam, Marwan bin Al-Hakam. Kemudian berlaku pertempuran sehingga tentera Abdul Malik bin Marwan datang mengepung Mekah di mana Abdullah bin Zubair berada padanya. Di situ naiklah nama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang tuan-tuan dengar dalam sejarah. Kepung Mekah, kepung Abdullah bin Zubair, lontar Abdullah bin Zubair dengan minjaniq, lontaran yang macam bedir dia tu, buah batu tu, sehingga terkena Kaabah dan pecah Kaabah. Kerana nak menguasai Mekah. Kemudian Abdullah bin Malik bin Marwan dia menang. Abdullah bin Zubair ialah anak kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam, dan ibunya adalah Asma binti Abi Bakr. Kejam, pancung kepala dia, sangkut kepala dia di tiang. Sedangkan dia sahabi.
Asma masuk dan mengutuk Hajjaj orang politik. Dia kata pada Asma, wahai ibu, sesungguhnya aku hormat padamu, tetapi anakmu dan aku itu berlumba-lumba ke tiang itu. Jika tidak kepala dia di situ, tentulah kepala aku yang di situ. Demikian di dalam pemerintahan. Dunia Islam setelah mati Abdullah bin Zubair bersambung khalifah dia pergi kepada tangan Bani Umayyah, dan Islam umat teratur, umat taat. Kerana itu khalifah, walaupun pada awalnya dia bukan, tapi setelah dia menang dan dia menstabilkan keadaan, dia mengatur urusan, dia jadi khalifah. Rakyat tak keluar, walaupun ada beberapa tempat mereka keluar, tapi majoritinya para ulama tidak mau membenarkan mereka keluar, sebab pengalaman keluar menumpahkan darah. Saya nak sebut beberapa hal tentang sejarah ni, kemudian saya nak pergi kepada hukum hakam syarak. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah satu perkara yang bukan mudah untuk kita hadam sebelum saya nak masuk kepada bagaimana politik berlaku dalam sejarah Islam. Nabi SAW kata, selepas Nabi tak ada lagi Nabi, yang ada siapa? Khulafa. Dan Nabi jadikan al-khulafa ar-rasyidun sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasyidin min ba'di. Sunnah khulafa ar-rasyidin, hak tu Nabi sebut. Kemudian Al-Hasan dianggap sebagai khalifah. Di kalangan para ulama seperti Imam Ahmad, mereka tak suka dipanggil orang khalifah, melainkan pada khalifah yang 4 dan Al-Hasan saja. Hal lain tak usah panggil khalifah. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kata yang lain pun walaupun dia raja boleh panggil khalifah juga, kerana Nabi kata wa takunu khulafa fataksur, kemudian akan berlakunya khalifah-khalifah dan khalifah itu ramai. Apabila Bani Umayyah naik memerintah, dia tak buat dalam sistem syura macam lantik balik lepas mati khalifah, kita syura, kita mesyuarat siapa dia tak buat macam tu. Dia buat keturunan dia mari turun kepada keturunan Bani Umayyah juga. Pasal dia, pada anggapan mereka, itulah jalan untuk stabilkan keadaan. Kerana kabilah-kabilah Arab akan berebut jawatan ni kalau dibuka. Hatta Umar bin Abdul Aziz, dia dilantik adalah kerana dia keturunan Bani Umayyah. Mereka itu mulk, mereka itu raja. Kenapa Imam Ahmad tak setuju? Imam Ahmad kata, Nabi kata al-khalifatu fi ummati 30 sanah. Khalifah dalam umatku 30 tahun. Summa mulkun ba'da dhalik, kemudian raja selepas daripada itu. Maka dia kata kita panggil hak khulafa dengan Al-Hasan bin Ali ya khalifah dalam tempoh tu. Selepas daripada itu tak panggil dah. Tapi ini bukan pendapat majoriti. Pendapat majoriti seperti mana Ibnu Taimiyah kata tadi, boleh panggil selagi mana mereka memegang jawatan menguruskan umat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak pergi ni fiqh siasah sikit. Kita biasa dengar orang panggil, orang kata khalifatullah, khalifah Allah, dan ramai orang kata kita ni khalifah Allah. Kalau kita kata khalifah Allah, dia macam maksud kita ni pengganti Allah. Pasal khalifah tadi pengganti. Oleh kerana itu, jumhur para ulama mereka tak suka perkataan khalifah Allah ni. Tak tahulah siapa yang bubuh letter khalif apa tu pun, dia boleh tengok semula lah.
Jumhur, walaupun ada pendapat yang benarkan, jumhur tak berminat dengan perkataan. Pasal Allah ni dia tidak pernah gaib untuk diganti. Di dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah dan riwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan selain daripadanya juga, orang pernah panggil kat Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifatullah, wahai Khalifah Allah. Abu Bakar kata, lastu bi khalifatillah walakinni khalifatu Rasulillah. Aku bukan khalifah Allah, aku khalifah Rasulullah. Dan orang pernah panggil kepada Umar bin Abdul Aziz. Pasal apa kita sebut nama Umar bin Abdul Aziz? Dalam tradisi Islam, walaupun Umar bin Abdul Aziz itu bukan sahabat, tapi dia telah membuktikan 2 tahun lebih pemerintahan dia, pemerintahan yang mengikut sunnah Nabi SAW. Dia daripada jalur Bani Umayyah. Hak tadilah Muawiyah, Yazid, turun Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, geng itu. Pada Yazid, Muawiyah bin Abdul Malik dan seterusnya. Okey. Umar bin Abdul Aziz pernah orang panggil kepada dia, ya Khalifatullah, wahai Khalifah Allah. Umar bin Abdul Aziz tak suka dengan panggilan ni. Dia kata, wailak. Wailak ni dalam bahasa kita ni, terjemah dia macam kasar, celaka engkau. Tapi bukan celaka macam Melayu kata, hang ni celaka, dia macam tu. Arab ni benda tu wailak. Ini maksudnya, hai, macam mana nak kata? Mungkin macam celaka orang Melaka kot, kan? Celaka kau, dia benda tu tak heavy, kan? Walaupun kadang-kadang boleh heavy jugalah, tapi normally kalau dia cakap dalam ni wailak, dia tak guna macam tu lah, kan? Wailak laqad tanawalta tanawulan ba'idan. Ai, kau ni pi jauh sangat kot. De inna ummi sammatni Umar. Makku namakan aku Umar. Kalau kau panggil aku Umar, aku setuju. Kemudian orang gelarkan aku dengan Abu Hafs. Kalau hang panggil aku yang tu pun aku setuju. Kemudian orang panggil aku Amirul Mukminin. Kalau hang panggil aku dengan Amirul Mukminin, aku setuju. Tak payahlah duk lebih-lebih Khalifah Allah dan seumpamanya. Khalifah Allah, tak payah lebih-lebih. Ini menyebabkan jumhur para ulama tidak suka dengan ungkapan Khalifah Allah. Jadi kalau kita tengok pemimpin adalah Khalifah Allah, ni bukan pendapat jumhur. Ada di kalangan ulama yang kata okey, maksudnya Khalifah Allah tu dia adalah menjalankan urus takbir di mana syariat Allah dia laksanakan. Itu kata mereka. Tapi majoriti tidak suka dengan lafaz tu. Jadi para khulafa ni apa? Khalifah siapa Nabi kata? Khalifah kepada Nabi. Kemudian datangnya khalifah selepas aku. Ini ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas wafat, siapa ganti Nabi? Abu Bakar. Orang panggil Khalifatullah dia tak mau, disuruh panggil apa? Khalifah Rasulullah. Bila mari Umar, orang panggil apa? Ya Khalifati Rasulullah. Wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Panjang tak? Kalau Hamai nombor 3 nanti, ya Khalifati Rasulullah. Wahai pengganti kepada 2 pengganti Rasulullah. Jadi tak apa sedap. Satu hari Umar bin Khattab panggil kepala-kepala negeri ni, dan dia panggil kepala Iraq. Dia suruh wakil Iraq hantar mai orang yang boleh ceritakan
tentang Iraq ni aku nak tahu. Zaman dulu, jadi bila nak tahu maklumat, Khalifah duduk, Omar duduk di pusat ni, wakil Syam, wakil Iraq, tengoklah wakil Basrah, Kufah, semua mari bagi maklumat apa berlaku di negara di sana. Jadi wakil yang mari daripada Iraq ialah Labid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim At-Ta'i. Mari, dua-dua mari. Bila mari sampai tambat kuda. Tambat kuda nak masuk pergi ke Omar, jumpa Amr bin As. Dia kata pada Amr bin As, "Ista'zin lana ala Amirul Mu'minin." Minta izin untuk kami untuk masuk kepada Amirul Mu'minin, pemimpin orang-orang yang beriman. Amr bin As kata, "Laqad asabtu masmahu." Bagus hangpa panggil ni. Betul panggilan tu. Nahnul mu'minun, kita orang beriman, wa huwa amiruna, dia adalah pemimpin kami. Benda tu masuk pergi ke Omar, barulah bermula dengan panggilan Amirul Mukminin. Sebelum tu ada panggilan Amirul Mukminin, Nabi bubuh kepada Abdullah bin Jahsh. Hak tu masa mereka pasukan kecil-kecil tu, Nabi duk ada, ni kau pemimpin puak mukminin ni. Maka dinamakan dengan Amirul Mukminin. Okey. Apa hukum lantik, apa dia kerja khalifah? Kerja khalifah dulu. Apa kerja khalifah? Ataupun apa kerja pemimpin lah, senang. Kita nak kata taat Allah, ati Rasul. Ulul amri ni, takbir negeri negara ni apa kerja dah? Macam-macam ulama bagi tafsiran. Kesemua mereka macam-macam lah. Kata Ibn Taymiyah kata khalifah tu ialah islahud dinul khalq, baiki agama manusia, wa islahu ma la yaqumud din illa bihi min amri dunya, dan baiki apa yang mana agama tak boleh tegak melainkan dengannya daripada urusan dunia. Maksudnya apa? Agama nak tegak ni mesti dengan benda urusan dunia tertentu. Nak boleh orang bayar zakat, nak kena ada pengurusan zakat. Nak boleh orang adil, tak buat zalim pada orang, nak kena ada kehakiman. Nak boleh manusia hidup dengan aman, hidup beragama, memerlukan pengurusan. Hak tu kerja khalifah. Hak tu kerja imam. Yang tu kerja pemimpin, kata Ibn Taymiyah. Itu takrif dia dah. Tapi orang Melayu dia suka baca kitab, terutama di dalam aliran Asy'ariyah, mereka baca Al-Taftazani, syarah Al-Aqidah Nasafiyah. Dia tulis satu benda di dalam Syarhul Sa'an 'ala al-Maqasid. Dia tulis, dia kata al-imamah, yang dikatakan pemimpin tu riasatul ammah, pengurusan umum fi amrid din wa dunya, dalam urusan agama dan dunia, khalifatan an Rasulillah, sebagai menggantikan Nabi. Apa kerja pemimpin? Dia kena buat urusan agama, urusan dunia, ganti Nabi. Nabi main buat apa? Nabi ni ada dua. Ada keputusan Nabi, ialah keputusan Nabi yang Nabi buat tu kerana hukum agama kena buat. Ada benda yang Nabi buat tak jadi hukum untuk kita buat. Nabi buat kerana untuk zaman tu ya. Pasal Nabi pemimpin. Sebab tu Sayyidina Umar, apabila ada sebahagian orang-orang mu'allaf yang belum masuk Islam, yang minta zakat kat dia tak bagi. Dia tahu Rasulullah bagi. Rasulullah bagi zaman tu sebab Islam tak kuat. Zaman aku Islam kuat, aku tak perlukan apa. Jadi bukan dia tak mau ikut Nabi,
Kerana dia anggap Nabi bertindak bagi tindakan pada urusan pentadbiran. Macam kita tengok Nabi, perwakilan-perwakilan bila datang jumpa Nabi, jumpa di dalam masjid. Boleh tak kita tak usah jumpa perwakilan di dalam masjid, kita jumpa perwakilan ni, kita buat pejabat duta, mai jumpa pemimpin, pergi jumpa dia pejabat. Orang kata itu bukan sunnah, sunnah pergi jumpa di masjid. Kita kata tak, itu pentadbiran Nabi. Pentadbiran dia terdedah pada zaman yang berubah dan manusia juga berubah. Maka sebab tu ada hukum Nabi, hukum yang bersifat kenabian, dan ada hukum Nabi yang bersifat keimaman, yakni imamah, kerana Nabi itu pentadbir kerajaan. Ini menyebabkan ulama kena bahas di dalam usul, nak tahu mana tindakan Nabi di atas dasar itu hukum syarak, mana tindakan Nabi di atas dasar itu hukum pemerintahan. Misalnya orang mari, Nabi bagi zakat, Nabi bagi kat fulan, Nabi bagi, Nabi tak ada catat. Zaman tu tak apa. Tapi zaman kita, kalau pemimpin mari dia duk bagi zakat tak catat, habis duit zakat tu. Pasal dia mungkin tak seperti Nabi. Zaman Abu Bakar pun tak catat. Siapa layak mari bagi? Zaman kita pergi kat ni Majlis Agama Islam, apa duk catat-catat nak bagi 1000 pun. Nabi tak catat pun. Kalau macam tu kita susah. Sebab duit tu audit kira, hilang duit tu. Dan ini menyebabkan para ulama kata dalam menguruskan urusan, para ulama secara umumnya semuanya berpendapat di kalangan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu wajib untuk melantik pemerintah. Tak boleh satu orang tiba-tiba dia kata kita hidup sendiri-sendirilah, tak payah ada pemimpin. Di sisi Ahlus Sunnah haram kita hidup tanpa melantik pemimpin, kerana Nabi SAW memerintahkan, hatta Nabi kata idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum atau ahadahum. Dalam riwayat Abu Daud, apabila kamu keluar 3 orang, lantik seorang jadi pemimpin. Sunnah kita nak pergi mana-mana 3 orang, seorang memang bos, dia decide. Nabi kata kalau keluar musafir 3 orang, seorang kena lantik jadi pemimpin. Kalau nak hidup dalam masyarakat, dalam negeri dan negara, seorang kena lantik. Maka dengan itu, walaupun bukan semua orang terbabit dengan politik, tetapi syarak menyatakan nasbul imam, melantik pemimpin itu wajib di sisi kesemua ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab tu datangnya perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Sekali saya bahas yang mana boleh taat, yang mana tak boleh taat. Walaupun kadang-kadang kata aku ni tak penting lah politik-politik, betul. Tapi manusia ni terkena. Kita nak beli barang, cukai tak cukai. Kita nak masuk masjid, masjid mana boleh buka tak boleh buka. Kita nak pergi naik atas jalan raya, kereta mana boleh guna tak boleh guna. Walaupun kita tak mau masuk campur, tetapi ia berkaitan dengan kita. Saya baru balik petang tadi, balik dari Langkawi. Saya pergi Langkawi ya, bukan nak kempen domestic tourism. Tak ajar pergi ya, musim lah, tak ada siapa sangat kan. Ni saya cerita lah, bukan soal setuju tu pun tak. Saya cerita sampai naik teksi sembang orang Langkawi seorang di teksi kan, sembang tentang Langkawi apa semua ni. Ni pandangan dia, nak setuju tak setuju satu cerita. Ni pandangan dia. Dia kata, oh macam mana Langkawi apa ke, tengok gambar pemimpin Langkawi,
Saya kata, oh, macam mana? Dia kata, tak ada apa-apa pun, sama aja. Masa duduk atas lu macam mana pun dia tak sempat nak main tengok Langkawi ni, dia kata dia lah, saya tak tahulah betul ke tak. Saya kata macam mana Langkawi, apa nama, orang Langkawi kita ni letak jawatan. Saya bukan nak cerita pasal dia letak jawatan, tapi saya nak tengok dia ni kata apa. Dia orang bawa teksi. Saya tanya dia belajar sekolah pun tak habis, sekolah menengah. Tapi ada sisi pandang dia. Pandangan dia lah. Dia kata, mungkin orang duk bahas pasal apa, kita tengok 2-3 hari ni parlimen bersidang. Macam-macam. Kita pun tak tahu syarkas ke, parlimen ke, orang ke, siapa ke. Macam-macam orang ulas kan. Tak apa. Pasal apa orang tu tanya, pasal apa letak jawatan, orang ni pasal letak jawatan. Tapi saya sukalah dia ni kata. Dia kata, dia perempuan, daripada teksi perempuan. Dia kata semua ni sebab dia kerja Allah Ta'ala belakang. Allah ni kesian kat kita. Dia pun kawan tu dia kata bukan calang-calang orang yang hebat mempertahankan kehendak dia, tapi tiba-tiba hari tu Allah boleh takdirkan dia pergi letak, sehingga akhirnya dia pun macam heran pasal apa dia letak kan. Macam dia heran macam nak letak kan, macam mana orang duk tanya dia pun nak jawab pun tak apa nak lepas. Takdir Allah, dialah takdir Allah kena Allah kesian kat kita. Alasan apa? Saya ingat dia nak ulas pasal ekonomi ke apa. Dia kesian kat kita. Kalau dia tak letak hari tu, tak main tukar ni, Covid ni kalut kita. Kami di Langkawi ni takut. Pelancong Cina duk main, depa tak mau tutup masa tu. Depa tak mau tutup. Bawa teksi takut dia nak. Tak ambil pun kerja kita. Ambil pun kita tak ada, bila batuk apa kita. Masa tu kan zaman kerajaan dia buat keputusan supaya dia takkan halang pelancong Cina. Yalah, dalam kerajaan pun banyak ni, dan kemudian mereka ada hubungan dengan Cina dan seumpamanya. Jadi masa tu pun yang Langkawi pun cakap bahawasanya habis nak bubuh depa di mana, dengan kandang apa kan. Jadi dia kata Allah nak selamatkan kita ni daripada Covid. Itu pandangan dia lah, tuan-tuan nak setuju ke tak. Tapi saya nak ceritanya apa, walaupun driver teksi dia tak minat politik ke apa, tetaplah urusan pentadbiran tu terkena juga pada dia, terkena pada dia. Mungkin kita fikir tentang ekonomi, tentang saham, orang fikir kan tentang market jatuh, share tak share, tentang dasar luar. Dia fikir tentang Covid tu. Sebab tu Allah takdirkan nak selamatkan negara kita. Dan kadang-kadang saya nak sebut pada diri saya lah, banyak perbahasan kita terlupa elemen ini, elemen qadar. Allah boleh menjadikan sesuatu yang luar biasa. Satu orang yang begitu tegap, tiba-tiba masa time tu diturun. Ada orang yang kita dengar lembek, masa time tu dia naik. Yaf'alu ma yasha. Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Rakyat kita, kita boleh tengok rakyat kita puji rakyat kita ni. Kita tengok Amerika, orang kata cerdik lah, saintis banyak apa semua. Di barat mereka gagal nak patuhi Covid ni. Banyak mereka kena. Rakyat kita tengok dalam Facebook, ya Allah, perang tak mau. Dia boleh pergi serang artis Korea, dia boleh pergi serang macam-macam. Tapi bila dia di luar, dia patuh Covid ni, peraturan SOP ni, dia patuh. Dan kita menjembakkan negara kita selamat dengan kerajaan letakkan peraturan-peraturan dan keadaan tenteram, kita selamat. Kita tengok negara jiran kita Indonesia, tengok Indonesia, yalah, adalah, bukanlah kita bagus semua, ada benda yang kita tak bagus. Tapi bab ni lah, di Indonesia kita tengok di bawah honggak masjid, kerajaan tak mampu nak buat apa. Susah hati Presiden Indonesia, pergi ambil jenazah buat balik. Tapi kita patuh. Di Perlis masa kita tutup masjid masa peringkat awal, adalah mamat sana bising-bising, teratur je lah dia bising.
Adalah seorang dua ni, makcik bawang, abang bawang, semua adalah. Tapi setakat tu syukur. Mungkin innallaha yuhibbur rifq fil amri kulli. Allah suka lunak dan santun dalam semua urusan ni. Allah sayang kat kita, kesian. Dia selamat dengan kita. Hari tu kita tengok keadaan kelang kabut. Kita bukan soal politik. Hari-hari kita tengok dalam media sosial, hari-hari isu perkauman. Yang ni katakan Islam, yang ni tak puas hati. Daripada tak kira lah pro ke kontra ke, jauhilah urusan lah, masalah sistem beraja lah, masalah orang Islam, masalah masjid lah, masalah dia semua hentam sila. Tapi yang dikatakan kuasa, bertukarnya pemerintahan, kaki hentam, hak diam. Bukan kata orang reka, kita tahu nama-nama yang duk hentam ni, depa ni semua stop. Sebab kegerunan kepada kuasa. Bukan saya kata puji penuh apa yang ada ni, tak. Tapi dia gerun pada kuasa. Dia berani dalam masa tempoh tu kan, dalam tempoh tu dia rasa macam dia ada backup atas ni, dia kentamlah Islam macam mana pun, hak ada dalam tu kan defend dia. Bila dia bertukar, sama ada hak bertukar ni soal macam mana ketulusan apa, kita masih lagi menilai. Tapi bila bertukar yang tidak favor kepada benda-benda macam ni, semua kita tak dengar. Masa Covid tu ramai duduk di rumah. Bukan ramai, memang semua duduk di rumah. Tapi tak banyak orang ulas nak pergi kata kat masjid ke, nak kata kat Islam, Quran ke. Dia tak kata macam bulan-bulan yang sebelum itu. Sebab dia takut. Sebab tu sebahagian para penulis kata ad-dinun usun wa sultanan harisun. Agama itu asasnya pemerintah menjaganya. Pemerintah menjaganya. Dan kita terdedahlah untuk mengkritik pemerintah dan seumpamanya. Sebab itu Nabi SAW, walaupun banyak hadis bagi amaran kepada pemerintah itu, apabila pemerintah itu melanggar syariat Tuhan, tapi Nabi SAW larang kita untuk memerangi pemerintah selagi mana pemerintah itu tidak melakukan kufur yang nyata. Nak kritik boleh. Nabi kata, khairu a'immatikum tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemerintah kamu ialah yang kamu sayang kepada mereka, mereka sayang kepada kamu, kamu doa pada mereka, mereka doa pada kamu. Wa syirari a'immatikum tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sejahat-jahat pemimpin kamu ialah yang mana kamu meluat kat mereka, mereka meluat kat kamu. Kamu laknat mereka, mereka laknat kamu. Ni kira sampai semua rakyat meluat ni. Sahabat tanya, afala nunabidhuhum bisayf? Wahai Rasulullah, tidakkah kalau macam tu punya perangai pemerintah, kita buang mereka dengan pedang, bunuh bang? Nabi kata la, ya, maqamu fikumus salah, selagi mana mereka itu mendirikan salat, yakni lagi dia mukmin, dia menunaikan salat. Idza ra'aitum min wulatikum ma takrahunahu fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'ah. Jika apabila kamu tengok daripada pemimpin kamu amalan yang kamu tak suka, kamu hendaklah benci amalan itu, tapi jangan tarik tangan daripada taat. Maksudnya kita tak suka, dia buat benda yang tak suka, kita tak usah sokong. Tapi benda hak betul kita taat. Aku tak suka kat pemimpin ni, aku nak bawa kereta biar 200. Hang tak suka hak tu, bawa kereta ikut peraturan, itu betul. Aku tak suka kat pemimpin ni, negara ni buang sampah merata-rata, tak boleh. Yang itu salah dia. Sebab itu membezakan antara salah peribadi dan salah yang membabitkan pemerintahan.
Kemudian keadaan politik berubah dalam sistem negara kita. Ada pemimpin peringkat raja, dia satu sistem, tak sama macam zaman dulu. Ada pemimpin peringkat politik pula, dia masuk melalui undi. Maka boleh tukar pula pemimpin ni melalui undi. Tukar melalui undi tak sama macam hak Nabi kata jangan ni. Kerana para ulama kata wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fahuwa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun keluar menentang pemerintah dan memerangi mereka haram dengan ijma' kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatu zalimin, sekalipun mereka itu fasik dan zalim. Kata An-Nawawi, sebabnya bima yatarattabu ala dhalika min iraqatid dima' wa fasad fil ard, karena yang demikian itu menyebabkan bertumpahnya darah dan rosaknya muka bumi. Tapi kita kata mengundi tak tumpah darah, tak rosak muka bumi, begitu tak apa. Sebabnya apa? Sebabnya dalam sepanjang sejarah umat Islam, bila keluar perang dia, ribu-ribu mati. Kerana syarat amar ma'ruf nahi mungkar, tak boleh kerana nak ubah mungkar, berlaku mungkar yang lebih besar. Nak ubah seorang je, mati 60,000 rakyat. Tak padan. Mungkin dia duduk seorang tu, dia akan zalim lagi 500 orang, tapi yang ni nak mati berpuluh-puluh ribu rakyat. Dan hal yang samalah yang kita lihat berlaku di Syria. Bantah okey, tentang betul, tapi yang berlaku hari ini, kalaulah ada pemerintah yang zalim dulu zalim, tidaklah seburuk apa yang berlaku dalam Syria sekarang. Ternyata kita memang bantah Asad dulu, tapi keluar memeranginya secara besar-besaran sehingga membunuh rakyat, nampaknya tidak banyak keuntungan. Sekarang umat Islam Syria nak makan pun tak ada, dibom, kuasa luar pula masuk. Dan beberapa negara, ternyata nasihat para ulama dahulu itu benar. Bukan pemerintah tu kita sokong semua, kita tak sokong. Tapi sampai nak merosakkan negara hanya kerana bantahan kita pada isu tertentu, tidak dibolehkan. Habis itu macam mana pemerintah jika sekiranya dia buat benda yang kita tak suka? Kita tengok benda yang tak suka ni ada dua jenis. Satu, benda yang tak suka pada pendapat kita tak baik, tapi dia taklah kata haram. Ini saya sebutlah lama. Nabi kata, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba aw karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Di atas orang mukmin, ada muslim, wajib taat kepada pemerintah dalam perkara yang dia suka ataupun yang dia benci, selagi mana tidak menyuruh pada benda yang maksiat. Bila suruh pada benda yang maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Kita buat contoh lah, pasal buat contoh negeri lain dulu, lepas tu main negeri kita. Kita jadi tok imam di negeri, ni tunjuk masalah furung lah pasal duduk dalam masjid ni. Negeri yang mana dia kata siapa jadi imam negeri dia kena bismillah kuat. Orang hubungi saya ni jadi imam di Palantik, tapi dia berkata tok imam kena bismillah kuat. Peraturan negeri dia. Tanya kita kata bismillah kuat. Tapi pada pendapat saya bismillah perlahan ya, tapi dia bukan mungkar, dia masalah khilaf. Dia pun kata kalau jadi imam kena kunut kalau di negeri-negeri lain. Saya jadi imam, saya ni pendapat kunut ni tak ada kunut khas subuh. Kita kata taat. Sebab apa? Masalah khilaf dan dia bukan mungkar. Melainkan awak berpendapat dia bid'ah seperti sebahagian pendapat di kalangan ulama, awak tak payah peganglah jawatan tu, bagi orang lain lah. Sebab khilaf, dia bukan mungkar. Tapi dia kata kalau syarat nak jadi imam kena sembahyang zuhur 5 rakaat, tak boleh, mungkar. Samalah juga
di Perlis ni. Kalau hampa dia kod nu boleh, kod nak patah balik dia tak mau. Apabila Majlis Agama Islam kata bahawa imam baca sir, taatlah. Woi, dia kata ada khilaf, memang ada khilaf. Tapi benda tu perintah, itu perintah yang tidak tingkat. Nabi kata taat dalam perkara yang kamu suka dan tak suka. Selagi mana dia bukan maksiat. Tengah hari naik motosikal, buka lampu. Dulu perintah masa buka lampu, orang kata apalah, bening kata, beruk duduk depan motosikal tu terkejut pasal baru buka tengah hari. Dia kata lah, hak neri-neri yang tak beruk dah kan. Kita kata taatlah, sebab apa? Bukan mungkar. Itu ijtihad pemerintah. Mungkin dia rasa dengan itu akan selamat dengan kajian dia. Katalah pemerintah kata, siapa nak ni naik motosikal kena pakai topi keledar. Dia kata, aku pakai serban pun jatuh tak pecah lah kepala, serban aku tebal, pakai topi keledar. Bukan mungkar. Lemah pakai topi keledar ni, gatal kepala. Tak usah naik motosikal, naik bisikal. Pasal ini pemerintah. Kamu taat, kata Nabi, dalam perkara kamu suka dan tak suka selagi mana bukan mungkar. Sama dalam urusan pentadbiran kita. Bagi setiap negeri dalam sistem kita ada raja pemerintah. Dalam urusan agama, raja pemerintah telah mengeluarkan berdasarkan apa yang dia putuskan dengan sistem yang dia ada di dalam negeri Perlis, dengan fatwa-fatwa yang ada bagi rakyat negeri ini yang duduk di tanah ini. Selagi mana kita berpijak kepada tanah dan wilayah ini, terikatlah dengan sistem tu. Macam main masjid, dia tak bagi main masjid dengan alasan-alasannya kerana takut tersebarnya COVID hari itu. Kita apa tu? Padahal besar tu. Kerana ia membabitkan soal arahan Nabi SAW. Kemudian manusia bagi setiap zaman ada tempat, ada sistem yang berbeza. Negara kita ada raja sebagai pemerintah dan satu peringkat. Kemudian ada ulul amri di peringkat yang mana politik, yang mana menguruskan takbir itu dengan keizinan raja pemerintah. Karena pembentukan kerajaan itu dengan izinan raja pemerintah, maka kita taat kepada dia dengan kadar-kadar selagi mana ia bukan mungkar. Kita tak puas hati, kita nak ubah dia, tak apalah, pergi dalam saluran yang dia buat. Pilihan raya dalam negara Malaysia ni ialah saluran yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Buatlah. Bagi negara yang tak ada pilihan raya, orang Islam hidup, macam sebahagian negara-negara Arab, dia tak boleh keluar dengan senjata, menembak, membunuh pemimpin mereka. Kerana Nabi tak bagi. Kerana dia tembak seorang, hak duk tunggu nak naik ni ramai. Dan lihatlah apa yang berlaku pada Iraq. Walaupun Saddam Hussein zalim, banyaklah sejarah buruk Saddam ni, tidaklah siapa setuju dengan Saddam. Bukanlah kita kata bagus Saddam, tetapi kalau fikir di antara Saddam dengan pemerintahan Iraq sekarang yang bercampur dengan Syiah yang tindas orang Islam, yang bom tak berhenti-henti, jahat-jahat Saddam itu pun sekurang-kurangnya Iraq tu aman. Orang boleh pergi melawat, pergi tengok. Cuma siapa lintas depan dia, kacau politik dia, jahanam lah. Dia tiba ya. Tapi yang tak masuk campur, hidup dengan aman lah. Sistem ada, bangunan ada, beli belah boleh. Tapi you jangan cakap tentang dia. Kejam tak? Kejam. Bagus tak? Tak bagus. Adakah agama reda seperti agama tak reda? Habis itu pasal tak boleh lawan. Bukan masalah dia bagus. Bila awak keluar, dia menyebabkan kerosakan. Bukan saja dia telah rosaklah keseluruhan negara,
Dan konteks Iraq tu mungkin patut Amerika bom dia. Dan berapa konteks negara Arab. Disebabkan hal-hal yang ini. Ini adalah fiqh berhubung dengan siasah, yang mana kita membezakan soal mengkritik yang dibolehkan dalam masa sama, larangan untuk keluar berperang menegak memerangi pemerintah. Dan nak mengkritik pun boleh bagi pandangan pada pemerintah, tapi nak tengok masalah apa. Kalau masalah ijtihad, yang mana ijtihad itu dua-dua pandangan boleh. Orang kata bahas sekolah patut warna A, satu kata patut warna B, kita kata warna ni, boleh bagi pandangan. Tapi bila dia dah laksanakan, kita taat pada pelaksanaan. Tutup masjid, orang bagi pandangan, kita terima. Tapi bila dilaksanakan, taat pada pelaksanaan. Amalan dalam masjid, boleh mai jumpa pejabat mufti, boleh bagi pandangan. Tapi bila dilaksanakan, taat kepada pelaksanaan. Perbincangan fiqh terbuka. Dalam amalan di negeri Perlis ni, tidak ada yang kita katakan amalan kunut haram, bid'ah. Kita tak kata. Kita kata daif. Kita kata khilaf. Sisi kita daif. Oh, dia hampa lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke? Tak. Tak kata kita lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Kalau kita kira macam tu, susah lah. Hampa yang amalkan mazhab Syafi'i itu lebih pandai daripada Imam Hanafi ke? Susah macam tu. Lebih pandai daripada Imam Malik ke? Lebih pandai daripada Imam Ahmad ke? Kalau beza je, hang kira hang lebih pandai daripada dia. Bukan maksud dia begitu. Itu pilihan pandangan. Pilihan pandangan. Setiap orang ada wilayah dia. Kita pergi buat kerja rumah orang. Kerja kita tukang cat, ataupun ni tukang ni wallpaper ni, bagi standard sikit. Pipi tengok kawan ni kata saya nak bubuh wallpaper warna biru, belah ni warna apa-apa, dia go tolong pasang kan? Kita main-main pasang, tak elok cadangan dia. Kita pergi bubuh warna kuning, gabung dengan warna, dia memang terkejut. Warna lain kau kata tak elok je, warna ni saya berkenan. Hang berkenan pergi pasang rumah hang. Ni rumah orang. Demikianlah pengurusan takbir pemerintahan. Apabila ini di bawah wilayah pemerintahan dia buatlah. Orang hak negeri lain ada pandangan apa, pergi buatlah negeri apa. Bukan soal kerana cik pasang warna biru ni, cik kata warna rumah kami tak elok lah. Orang tak kata apa pasal rumah apa. Itu pilihan. Demikian Nabi kata, sama ada kamu suka ataupun tak, kamu taat selagi mana tidak maksiat. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan? Satu ya. Tidak lebih pada PKP. Ada soalan? Sorry saya tak masuk kitab minggu depan lah. Mentaati ulil amri. Maib yang suruh masuk tajuk ni. Hak maib tu sikit, saya goreng hak lain banyak. Ada soalan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.